Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Okay. Puan Syairah dapat dengar ke suara? Dengar Ustaz, jelas. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan Universiti Adabur Malaysia Ustaz Yusof yang saya kasihi. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian kita dalam buku 40 pesan tersirat dari langit ya. Kita masuk dalam bab Al-Itmam wal-Ikmal ya. Al-Itmam wal-Ikmal iaitu bab yang ke-18. Hari ini siri yang ke-9 kita punya ya perbincangan. Baik, muka surat yang ke-135. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, saya kira kita biasa mendengar perkataan kamal, tamam, ataupun kalau orang biasa orang yang bernama orang bernama Kamal ataupun Kamil, orang yang bernama Tamam ataupun Tamim, Tamim. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tapi Tamim Ad-Dari tu saya tak tahu ada sama tak sama dengan konsep At-Tamam tu. Allah alam, saya minta maaf ya. At-Tam dengan Al-Kamal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita sebut tentang Kamal dan juga Tamam, ia bermaksud sempurna ya, sesuatu yang sempurna. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada bincang tentang lafaz Al-Ikmal dan Al-Itmam. Lalu saya letakkan tajuk sebagai mengatur gerak kerja sebaik-baiknya. Ini saya punya penghayatan lah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Lafaz Al-Ikmal dan Al-Itmam, mengatur gerak kerja sebaik-baiknya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita nak buat sesuatu pekerjaan kan, kita mesti akan menilai pekerjaan kita tu daripada semua sudut. Kalau dalam organisasi dia ada SWOT sebagai contoh kita lihat daripada sudut apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang yang ada dan apa cabaran yang kita hadapi. Kemudian kita kena tengok kekuatan kita tu, macam mana kita nak gembeling kekuatan yang ada, dan kelemahan yang ada tu macam mana kita nak kurangkan, minimumkan ataupun atasi ya. Baik, jadi di sini daripada semua sudut lah, sama ada daripada sudut strategi, daripada sudut tenaga kerja, daripada sudut kewangan, daripada sudut kekuatan jentera dan sebagainya. Baik, sebenarnya formula-formula tentang benda ni telah dinyatakan oleh Al-Quranul Karim dan telah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi SAW. Tinggal lagi bagaimana kita nak memahami inspirasi yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Jadi Al-Ikmal dengan At-Tamam ataupun Al-Itmam bermaksud menyempurnakan. Ini ayat rujukan kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat dalam ayat ketiga suratul Maidah yang dianggap antara ayat yang terpenting. Bahkan ayat ini biasa digunakan oleh ulama' syariah dan ulama' as-sunnah
untuk menyatakan sempurna dah agama kita, sempurna dah sunnatun Nabi SAW, bahkan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita pun telah sempurna. Baik, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Dalam mentafsirkan ayat ini, saya melihat ada seorang ulama yang masyhur dalam bidang tafsir, Ibn Ashur. Ibn Ashur ini ibu ayah dirahmati Allah. Beliau bukan sahaja ulama yang asalnya beliau merupakan ulama usuli. Okay, ulama usuli. Kemudiannya beliau telah mengarang satu tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir, dan beliau ada satu tekad untuk membahaskan tafsir daripada aspek yang berbeza daripada karya ulama terdahulu. Walaupun saya melihat adalah kekurangan tu mana-mana pun ada. Kekurangan tu jika dibandingkan dengan kitab tafsir yang dulu tu memang ada mana-mana pun. Tapi secara overallnya kitab beliau memang luar biasa. Dan ada satu lagi kitab yang perlu kita kaji sebenarnya, tapi tidak begitu masyhur di alam Melayu ni, dan saya kira mungkin dia tak full kot berbanding dengan tafsir yang lain. Apa pun saya kena cek balik. Iaitu tafsir Al-Imam Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab Zuhratut Tafasir. Pun beliau merupakan ulama usuli yang begitu masyhur, ya. Kata Ibn Ashur, fa ikmaluddin huwa ikmalul bayan. Al-muradu lillahi ta'ala alladhi iqtabatil hikmatu tanjimuhu. Menyempurnakan agama ialah menyempurnakan penjelasan terhadap kehendak-kehendak Allah Ta'ala yang berdasarkan hikmah. Ya. Jadi itu maksud menyempurnakan agama. Jadi sempurnakan agama tu apa dia? Menyempurnakan, kita menjelaskan kehendak-kehendak Allah Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran, dalam As-Sunnatul Mutahharah dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudiannya kata Ibn Ashur lagi, anna tamaman ni'mati minnatun ukhra. Saya lupa nak besarkan. Ghairu ikmalid din wa hiya ni'matun nasri wal ukhuwah wa ma naluhu minal maghanim. Menyempurnakan yakni itmamun ni'mah berbeza dengan ikmaluddin, merangkumi nikmat kemenangan, persaudaraan dan juga harta rampasan perang. Jadi di sini bila kita lihat ayat Al-Quran menyatakan pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ke atasmu nikmatku. Artinya satu, akmaltu dengan atmamtu, dua benda yang berbeza. Dan yang keduanya dinakum dan juga nikmati merupakan dua benda yang berbeza, ya. Okay, kalau satu tu dia menyempurnakan agama, satu lagi tu menyempurnakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Contohnya nikmat kemenangan dalam perang, nikmat persaudaraan dalam Islam, nikmat pembukaan kota Mekah, nikmat menang dalam perang Tabuk, nikmat berjaya membentuk sebuah negara yang kuat ekonominya di Madinah dan sebagainya. Baik, jadi panjang sebenarnya kupasan ulama dalam bidang ini, dalam ayat ini. Bahkan saya kira kalaulah ayat ini dikupas melalui persepsi yang lain pula, pasti akan jadi panjang lagi. Tapi saya rasa saya tak sempatlah untuk menyatakan persepsi apa tu, ya, sebab ia memang perbahasan yang luar biasa. Menurut seorang syekh yang besar dalam dunia Quran ni, iaitu Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, terdapat dua perbezaan yang ketara antara al-itmam dengan al-ikmal. Baik, kalimah al-itmam yang kita sebut wa atmamtu alaikum ni'mati, menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat pada sesuatu. Jadi benda tu dia dah ada dah. Dia dah ada. Maaf. Okey, benda tu dia dah okey, tapi dia ada beberapa kekurangan. Dia ada beberapa kekurangan. Maka kita nak sempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Contohnya kita katakan kereta. Kereta tu dah ada dah kerangka kereta tu.
rangka kereta dah ada. Tapi dia tak ada tayar lagi. Tayar belum dipasang keempat-empatnya. Maka itu kekurangan yang perlu ditampung dalam konsep al-itmam. Ya? Dalam konsep al-itmam. Jadi kita pun pasang keempat-empat tayar, barulah kereta itu sempurna. Ya? Ataupun kita nyatakan orang buat rumah. Orang buat rumah dah ada dah rumah. Alhamdulillah. Tapi dia tak ada ruang dapur, belum buat ataupun dia belum letak, dia belum buat bilik khas untuk store pula, belum ada lagi. Dan ini buat rumah sendirilah, bukan projek perumahan yang syarikat besar buat. Kita nak buat rumah kat kawasan kita ni di kampung ke sebagai contoh. Dari sudut luaran dah ada, tapi rupa-rupanya dalaman tu bahagian dapur belum ada, bahagian bilik air pun ada, belum ada. Jadi al-itmam tu, benda tu memang tak ada, kita nak masukkan. Jadi barulah nampak benda tu lengkap. Macam kereta tadi tak ada tayar. Jadi macam mana kereta tu nak bergerak? Maka kita kena itmam kereta tadi dengan meletakkan tayar. Berbeza dengan al-ikmal, al-ikmal tu dia menyempurnakan beberapa sifat. Yang ni memang kurang. Yang ni dia menyempurnakan beberapa sifat yang ada pada benda tersebut. Kalau contoh kita buat kereta tadi, tayar dah ada dah empat-empat, tapi satu tayar tu dia pancit. Satu tayar tu dia pancit, maka kita pun bawa ke kedai untuk dia tampal balik dan dia pasang angin. Jadi ia berbeza dengan tadi. Yang tadi memang tak ada tayar. Bila tak ada tayar, kita kena itmam, masukkan ke empat-empat tayar. Sekarang ni kereta tu dah ada tayar dah ke empat-empat, tapi bahagian depan kanan tu pancit. Ni'azabillah. Jadi kita pun ke kedai, kita minta dia cat, dia pun tampal balik, dia pun bubuh angin. Itu namanya proses al-ikmal. Ataupun dalam bab rumah tadi, kalau rumah tadi memang bahagian dapur tak ada, bahagian bilik store tak ada, kita pun buat. Itu al-itmam. Yang ini kita masuk rumah, kita beli, contohlah. Contoh kita beli sebuah rumah yang dibuat oleh apa-apa syarikat, properties. Jadi kemudian kita masuk. Okey, dah ada dah, semua dah ada dah. Yang tak ada lagi, kita kena pasang wiring, kita kena pasang lampu. Itu je. Rumah baru kan macam tu kan, kena pasang lampu, wiring sebagainya. Tapi sudut bilik air, bilik tidur, semua dah lengkap dah, cantik dah. 3 bilik air ke, 4 bilik air ke, 5 bilik air, 5 bilik tidur ke. Semua dah ada, cuma nak masuk wiring, nak masuk lampu, nak masuk aircon. Itu dinamakan sebagai al-ikmal, menyempurnakan beberapa sifat sahaja. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dirahmati Allah, dalam ayat itu al-itmam menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada nikmat Allah daripada sudut kemenangan dalam perang, dakwah dan sebagainya. Manakala al-ikmal dia berkaitan dengan unsur keagamaan ataupun syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi ia melibatkan unsur-unsur syariat. Jadi itulah perbezaan antara al-itmam dengan al-ikmal. Okay, satu. Yang kedua, al-itmam ni maksudnya menyempurnakan sesuatu yang ada kekurangan sebelumnya. Ini pandangan kedua. Itu pandangan yang pertama tadi ya. Ini pandangan kedua, al-itmam menyempurnakan sesuatu yang ada kekurangan sebelumnya. Lebih kurang sama dengan contoh yang tadi. Manakala al-ikmal, kita menyempurnakan atau melengkapkan sesuatu yang sudah sempurna, cuma dia ada masalah teknikal. Ya? Ada masalah teknikal. Kalau saya buat contoh yang simple, contohnya dalam ini laptop saya ni, dalam laptop saya ni tidak ada Zoom. Tidak ada Zoom sebagai contoh. Jadi saya pun kena download aplikasi Zoom masuk dalam laptop ni. Okey, itu dinamakan sebagai al-itmam. Laptop ni memang tak ada pun Zoom. Saya pun itmamkan laptop ini dengan memasukkan aplikasi Zoom. Tapi kemudiannya barulah kita nak masuk proses al-ikmal. Yang mana Zoom dah ada tapi dia ada kekurangan teknikal je. Apa kekurangan teknikal? Kalau orang tu jenis orang panggil apa, mahaguru besar dalam dunia online ni kan. Sama ada dia ialah master
dalam bidang TikTok ke apa, dia nak buat program besar-besaran. Maka nak tak nak dia kena ada satu kamera, dia kena ada mic yang berkualiti tinggi yang harga ratusan, kemudian dia kena ada green screen yang kiri kanan depan belakang, kemudian dia kena ada pencahayaan yang begitu terang, lampu pun 2-3 lampu dia pasang, dia kena setting semua benda tu. Itu dinamakan sebagai al-ikmal, yakni dia melibatkan benda yang teknikal sahaja. Okey, jadi teknikal ni dipanggil, kalau dalam istilah yang lain dipanggil sebagai at-tahsin, memperindahkan, ya, memperindahkan. Jadi sebagai contoh, kereta dah ada dah, tapi macam mana kita nak indahkan? Setengah orang tu dia indahkan kereta dengan dia letak apa nama, dia tinted habis semua kereta tu jadi hitam. Bila masuk kereta tu macam malam gelap je. Jadi selamat daripada cahaya matahari yang terlalu panas sebagai contoh. Okey, itu al-ikmal. Jadi syariat dia sebagaimana dikupas oleh ulama tak pernah mengalami kekurangan. Jadi kereta tadi kalau tak tinted warna hitam tu kurang ke? Tak kurang. Cuma bila ada tu dia jadi makin, setengah orang tu, macam kereta saya tak lah. Tapi setengah orang tu bila dia tinted tu dia nampak cantik lagi. Tak kena cahaya matahari kan. Okey, kalau rumah tu tak ada aircon, kurang ke? Tak kurang. Tapi bila ada aircon tu, panas-panas boleh kita pasang. Okay. Kalau rumah tu tak ada rak buku, kurang ke? Tak kurang, boleh je simpan buku di mana-mana. Tapi kalau ada rak buku tu, dia lagi cantik susunan dia. Jadi syariat tu dia tak pernah mengalami kekurangan. Tapi dia perlu dicantikkan. Jadi kalau kita buat contoh, Nabi SAW dahulu tidak solat 5 waktu sehari semalam. Dan Nabi solatnya salatul lail je, solat malam, sebagaimana kita zaman sekarang salatul tarawih. Jadi Nabi solat malam sempurna dengan ayat ya ayyuhal muzammil. Ada ulama kata Nabi solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Jadi kurang ke? Tak kurang, itu dah sempurna dah. Tapi nak bagi cantik, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi dijemput oleh Allah Azza wa Jalla naik ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam bagi mencantikkan lagi agama kita ni. Okey. Zaman dahulu wanita tidak memakai tudung. Jadi kurang ke? Tak kurang. Kerana itu sesuai dengan pada zaman tersebut. Kemudian barulah turunnya syariat yang meminta para wanita muslimah untuk menutup bahagian badan-badan tertentu dan kena berhijab. Barulah nampak makin cantik. Okey. Dahulu sahabat Nabi ni dia ada terlibat dengan riba. Bukan riba lah. Dahulu sahabat Nabi ni puasa dalam bulan Ashura. Jadi kurang ke puasa bulan Ashura? Hari Ashura? Tak kurang. Cantik dah tu puasa hari Ashura. Tapi kemudiannya bagi menambahkan kecantikan tu, Allah Ta'ala pun mansukhkan pensyariatan kewajipan puasa pada 10 Muharram. Allah bagi pada bulan yang lebih mulia selama sebulan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari bulan Ramadan. Jadi dia makin cantik lagi. Baik, itu saya rujuk dalam kitab At-Tafsirul Kabir. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, satunya kita mesti menilai gerak kerja kita ni. Adakah ia dalam ruang lingkup al-ikmal ataupun ia melibatkan aspek-aspek teknikal ataupun dia ruang lingkup al-itmam sebenarnya. Jadi mana satu yang kita nak kena selesaikan tu. Contoh pusat zakat. Saya dulu pun masa muda-muda lah belajar universiti, antara orang kuat menentang pusat zakat dalam keadaan saya tak tahu pun apa kerja pusat zakat. Tapi bila kita dah besar sikit, kita pun insaf, kita ni terlalu mengikut darah muda, sedangkan kita tak tahu bagaimana pusat zakat menguruskan zakat dia. Saya refer pada pusat zakat Selangor lah terutamanya kan. Bila kita pun dengar penerangan, Masya Allah, mereka dah buat kerja sangat elok sebenarnya. Jadi pusat zakat sebagai contoh, bila mereka nak memberikan bantuan kepada orang yang membuat permohonan, mereka akan nilai. Bukannya datang-datang bagi terus, ya, bukan begitu. Agama kita tidak mengikat orang dengan harta. Agama kita mengikat orang dengan amal yang betul, ya. Walaupun orang kata patutlah ramai orang masuk Kristian kerana gereja bagi duit. Itu tak apalah. Yang pentingnya agama kita jaga amanah duit yang diberikan oleh orang bayar zakat, nak bagi kepada orang yang benar-benar berkelayakan.
bukan ikut dan je. Maka itu kewajipan dan amanah pusat zakat. Maka pusat zakat ni orang datang je minta bantuan. Sekejap tuan-tuan. Oh maaf tuan-tuan, saya kena urusan nak sikit. Sebab isteri dah mula kerja. Kalau sebelum ni lain-lain. Maaf. Okey, jadi orang datang minta bantuan tu kita kena tengok. Bantuan yang kita nak bagi ni dalam konsep dalam kadar al-ismam ke al-ikmal. Ada orang memang kadarnya al-itmam. Bila kita cek, oh dia ni dah usaha kerja. Dia kerja bukan main lagi. Pagi kerja lain, petang kerja lain. Tapi dia ada anak special dalam 3 orang. Pendapatan dia habis-habisan dia kerja tu paling tinggi dia dapat 2,000. Dengan kemampuan yang dia ada tu. Isteri dia terpaksa tidak bekerja kerana nak jaga anak yang istimewa 3 orang ni. Pening nak jaga anak istimewa 3 orang. Macam mana nak masak kuih sebagainya, nak menjual. Dan nak hantar pada orang jaga, itu melibatkan kewangan yang banyak. Jadi dengan usaha yang habis-habisan, dapatlah 1,500 ke 2,000 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita pun tengok nilai, ya Allah, memang patut dia ni dapat bantuan yang berkala. Maka pusat zakat pun boleh bagi bantuan berkala. Contohnya 500 sebulan. Di samping wujudnya perbincangan lain, apa lagi yang boleh kami tolong tuan? Nak tolong dari sudut apa lagi? Okey, kerana memang dia dah tak ada upaya dah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, itu al-itmam. Tapi ada orang tu dia datang, dia kata dia susah lah apa benda, tapi kat rumah ada Astro. Handset, wow, mahal juga handset dia, harga 1,000. Jadi ada orang yang macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia beli handset tu masa tu dia memang ada duit, kemudian bila PKP tak ada duit, masalah pekerjaan tu tak apalah. Tapi memang ada orang yang tak ada duit tapi gaya hidup tu bukan main lagi kan. Maka dia tengok orang macam ni dia bukan kena al-itmam tapi dia al-ikmal. Okay, bincang tuan macam ni lah, apa yang tuan mahukan. Boleh kami bagi roksumal ataupun modal. Jadi dia bincang-bincang, dia kata saya ni ada belajar teknik buat roti. Saya rasa saya ada kemampuan nak buat roti. Okey, nak buat roti. Jom kita beli skala kelengkapan untuk buat roti tu. Berapa ribu harganya, 5,000 ke berapa semua benda tu. Okey, beli. Tapi kena tengok dulu perancangan dia. Pusat zakat biasanya begitu. Dia tengok perancangan. Nak menjual tu, nak menjual kat mana, siapa sasaran. Kemudiannya barang apa yang nak dibeli. Pusat zakat pun bagi bantuan one off, 5,000. Tuan gunakan ini. Nanti kalau ada apa-apa bantuan, kita bincang dari sudut teknikal. Jadi itu melibatkan al-itmam. Ya, al-itmam. Al-ikmal. Al-ikmal teknikal. Al-itmam tu memang kurang, kita nak bagi bantuan secara berkala. 500. Di samping mungkin ada bantuan lain yang boleh diberikan. Baik. Yang kedua, kita juga perlu menilai tuan-tuan dan puan-puan dibayah yang dirahmati Allah. Adakah kita ingin memberikan fokus kepada isu-isu pensyariatan dalam konteks al-ikmal? Kalau sebuah kerajaan lah, kalau sebuah kerajaan ataupun sama ada kerajaan negara ataupun kerajaan negeri ataupun kalau di sini kita ada pihak Datuk Bandar ataupun YB ataupun syarikat dan sebagainya, dia nak bagi fokus kepada isu al-ikmal ke isu al-itmam. Kalau al-ikmal tu isu-isu pensyariatan, satu lagi al-itmam isu-isu kemiskinan, memerangi rasuah dan sebagainya. Okey, kita kecilkan perbincangan ini, iaitu kita nak melaksanakan hukum hudud. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan politikkan contoh yang saya berikan ya. Jangan politikkan. Okey, bila kita nak bincang tentang hukum hudud ni, kita nak jatuhkan hukuman sebanyak hukuman potong tangan kepada pencuri. Okey, sebelum kita nak jatuhkan hukuman, kita nak laksanakan hukuman hudud ni, potong tangan kepada pencuri, kita kena tengok dulu daripada konsep al-itmam. Adakah kadar kemiskinan di Malaysia ni dapat dikurangkan? Adakah ruang pekerjaan sudah menyeluruh? Adakah rakyat Malaysia telah diberikan pendidikan yang betul? Adakah banyak lagi persoalan tu? Jadi kalau persoalan-persoalan tu dah settle, konsep al-itmam tu maknanya budaya memerangi
usaha memerangi kemiskinan, mengurangkan kemiskinan ada. Usaha memerangi rasuah ada. Gaji kepada penjawat awam pun ditinggikan. Gaji pada polis pun ditinggikan. Kalau semua dah settle, tiba-tiba ada juga kecurian yang berlaku, barulah fikir kepada proses al-ikmal, iaitu implementasi hukum had untuk menakutkan rakyat daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang, kan? Okey, baik. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beza antara al-ikmal dengan al-itmam. Jadi al-ikmal tu merujuk pada isu teknikal satu, dan ia merujuk kepada keagamaan. Manakala al-itmam, memang benda tu kurang, kita nak tambah, dan benda tu kita kata apa, yang melibatkan nikmat-nikmat daripada Allah Rabbul Jalil. Okey, ada soalan daripada Puan Intan. Kalau zakat tu diberikan terus kepada mu'allaf tanpa pengetahuan pusat zakat, boleh tak? Ini soalan yang cukup berat, Puan, ya. Saya pun konflik dalam isu ni. Saya dah tanya beberapa orang. Jadi ia terlalu kompleks satu, terlalu ilmiah perbahasannya kedua. Dan yang ketiganya, masalahnya, Puan, saya bukan orang berkelayakan untuk membahaskan benda ni. Okey, kalau benda ni disembang kalangan kawan-kawan ataupun sembang kalangan keluarga, saya bolehlah bagi pandangan. Pandangan tu maknanya pandangan, bukannya keputusan. Tapi dalam isu ini, Puan Intan, mungkin Puan Intan boleh rujuk kepada pihak yang lebih berautoriti ataupun ustaz dalam bidang pusat zakat, dalam bidang zakat itu sendiri. Wallahualam, saya tak berani komen lebih, ya. Okey, seterusnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan lagi kah? Boleh tak minta maaf ya, Ustaz Yusof, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya masa 1 minit 2 minit je. Saya nak uruskan anak sikit je. Okey, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan dan terima kasih. Okay, sekarang ni kita masuk pada lafaz an-na'im dan nikmah. Nikmah ni sebenarnya dia ada dieja dengan, ini dipanggil tak mabsutah, dan ada yang dieja dengan tak marbutah. Tak marbutah tu tak yang kecil tu kan. Dan dia ada beza antara tak marbutah dengan tak mabsutah, tapi itu bukan perbincangan kita di sini. Kita hanya nak bincang apa beza antara na'im dengan nikmah. Ada orang yang nama Naim, kawan saya pun ada, contohnya Khairun Naim namanya. Dan ada orang nama Nikmah. Jadi apa beza tu antara Naim dan Nikmah? Cuma ada satu kawan saya tu bagus, ya. Saya ingat namanya Abdul Mun'im. Abdul Mun'im. Jadi bila namanya Abdul Mun'im, kawan-kawan dulu tanpa kami perasan pun, saya sendiri pun tak perasan, kami biasa panggil dia Mun'im. Mun'im, Mun'im. Sampailah bila, tapi saya ni satu usrah dengan dia di Pusat Asasi Universiti Malaya dulu. Jadi beliau sebut nama beliau Abdul Mun'im, tapi panggilan manjanya Naim. Naim. Nama tu barulah saya perasan lah. Memang patut panggil Naim pun, dan saya pun biasa panggil dia Naim. Walaupun ramai yang panggil Mun'im. Mun'im tu artinya pemberi nikmat. Jadi kita ni bukan pemberi nikmat. Pemberi nikmat tu Allah Azza wa Jalla. Jadi namanya Abdul Mun'im. Hamba kepada Allah pemberi nikmat. Jadi kita pendekkan, kita panggil Mun'im je. Jadi itu tidak tepatnya. Jadi panggilan yang tepat ialah Naim. Walaupun namanya Mun'im. Begitu juga kalau orang tu nama Abdul Rahman. Itu biasa orang tersilap ya. Abdul Rahman, orang panggil dia Rahman, Rahman. Tak boleh. Rahman tu hanya nama Allah. Kalau Rahim tak apa. Kalau Rahim, ada orang nama Abdul Rahim ataupun namanya Rahim je.
Kita nak panggil dia Rahim, tak apa. Sebab Rahim ni benda yang dikongsi bersama antara Allah dengan hamba. Hatta ada satu anggota anugerah Allah kepada kaum ibu, namanya Rahim. Kerana itu benda yang perkongsian antara Allah dengan makhluk, nama itu. Dan pastilah Rahim kita tak setandingnya Rahim Allah, itu perbincangan lain. Tapi boleh kita guna nama Rahim. Tapi nama Rahman tak boleh. Jadi kalau ada orang nama Abdul Rahman, jangan panggil dia Rahman. Tapi panggil dia Aman. Aman, ya. Tukar. Sebab nak panggil Abdul Rahman, mungkin beratlah kita kan. Abdul Rahman, Abdul Rahman. Kalau boleh, Alhamdulillah, itu yang terbaik. Tapi kalau kita tak mampu nak panggil Abdul Rahman, panggil sahaja Aman. Dengan niat aman, yakni keamanan. Ya. Baik, jadi di sini ibu ayah dirahmati Allah, An-Na'im dan An-Ni'mah, agar kita menjadi hamba yang insaf. Nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak kan? Jauh lebih banyak daripada titisan air di seluruh lautan yang ada. Jadi Allah Ta'ala kan sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak dapat menghitungnya. Terlampau banyak. Itu pun ada filosofi di sebalik ayat tersebut. Kerana ayat itu disebutkan dalam dua ayat, dua tempat yang berbeza, dan kedua-duanya disebut dengan lafaz dengan cara yang berbeza sebenarnya. Tapi tak apa. Nanti kok ada masa nanti, insya-Allah umur panjang kita bincangkan. Jadi di sini manusia dalam bab nikmat daripada Allah ni dia ada dua golongan. Satu, sekejap. Okey, satu, ada orang yang mana hidup sekadarnya. Ya? Ada orang yang hidup sekadarnya, cukup-cukup makan. Orang zaman dulu kan, pelik juga. Duduk jual kedai kecil-kecil. Kalau jual air, kalau orang beli, duduk lepak kat kedai dia tu, minum kopi ke, minum teh ke, dapat untung 20 sen, bagi setiap gelas. Kuih tu orang letak kat kedai, dapat untung dalam 20 sen, bagi setiap kuih yang dia jual. Kadang-kadang orang letak nasi lemak kat kedai dia juga, dapat untung 10%, 20% daripada nasi lemak yang dulu-dulu. Tapi Masya Allah, anaknya ramai, dia boleh tanggung semua anak sampai masuk universiti. Kita pun pelik macam manalah ada orang ni boleh hidup. Sedangkan kita ni, sebagian kita gaji beribu-ribu tapi pening nak tanggung anak. Orang dia dipanggil barakah daripada Allah Azza wa Jalla, sukar untuk kita bayangkan barakah tersebut. Okey, baik. Tapi ada orang yang hidup dengan limpahan nikmat daripada Allah, berlebihan pula. Jadi orang yang hidup berlebihan ni pula dia terbagi pada dua. Orang yang syukur, Masya Allah, kita berdoa, kita termasuk golongan itu. Orang yang kufur, na'udzubillah, semoga kita jauh daripada sifat tersebut. Jadi dia kaya, hatinya melimpah ruah. Kekayaan tu dia kongsi dengan orang lain. Dia tak suka hidup seorang diri, senang seorang diri, pantang jumpa orang miskin, dia tolong. Dan dia suka bergaul dengan orang-orang yang tidak berkemampuan ini, supaya dia ni tidak bersombong diri. Ya? Tapi ada orang yang mana berlebihan. Walhal dulu dia bukan orang senang pun, tapi bila dapat limpahan nikmat yang luar biasa, dia mula kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Qarun sebagai contoh. Jadi fabagha alaihim, dia mula sombong. Padahal dia keluarga, kalau bukan keluarga, maksudnya dia kalangan Nabi Musa juga. Dia kalangan Nabi Musa. Tapi dia Bani Israel. Tapi bila dah kaya, dia mula sombong. Ya zambillah. Baik. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, begitulah nikmat Allah ni. Ada nikmat yang memang sangat berkadaran dan ada nikmat yang berlebihan secara zahirnya. Secara hakikatnya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya berlebihan. Itu secara hakikat. Ya, secara hakikat, nikmat yang diberikan oleh Allah, semuanya berlebihan. Cuma secara zahir pandangan mata manusia ni, kita tengok ada nikmat yang ala kadar, ada nikmat yang berlebihan. Baik. Jadi kita cuba lihat dua kalimah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu An-Na'im dan juga An-Ni'mah. Macam mana tuan-tuan? Ada seorang ulama wanita, terkenal lah ni, Dr. Bintu Syafiq. Ya? Apa nama? Namanya Dr. Aisyah. Dr. Aisyah, tapi orang biasa panggil dia
Dr. Bintus Syafiq, anak Syafiq. Nikmah itu kenikmatan di dunia. Ya, nikmah itu kenikmatan di dunia. Okey. Manakala an-na'im itu pula merupakan kenikmatan di hari akhirat. Nah, itu pandangan beliau lah. Kerana beliau berhujahkan ayat 8 surah At-Takasur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat yang telah kamu nikmatinya. Jadi itu kan akhirat, cerita tu kan cerita akhirat. Maka an-na'im, akhirat, nikmat tu di dunia. Baik, tapi pandangan ini telah dibantah oleh Dr. Fadhal Hasan Abbas. Dr. Fadhal ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ulama buta, tapi telah mengarang banyak kitab. Mungkin maknanya dia bercakap dan orang tolong karang kitab untuk beliau. Seorang yang sangat lembut, kalau baca cerita tu dia lembut. Bukan jenis orang garang, bukan jenis orang cengih, tak. Kuat ibadah sehingga dikatakan beliau pernah memimpin solat gerhana matahari dalam 2 hingga 3 jam dalam keadaan dia berpegang kepada dinding. Kerana dia dah uzur, dia dah tua. Tapi sebab suara dia ni lunak, orang suka pada dia jadi imam. Dia memimpin solat gerhana matahari 2 hingga 3 jam. Dalam usaha menepati sunnatul Nabi SAW, dia membaca 1 rakaat suratul Baqarah. Solat gerhana matahari, Masya Allah ya. Wujud orang macam tu. Kita 20 minit pun, ya Allah, menggelepar 20 minit. Tak 20 minit, 5 minit pun menggelepar. Ya. Okay. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bagi Dr. Fadhal Hasan Abbas, ayat An-Na'im tu bukan merujuk kepada nikmat dunia. Ayat An-Na'im tu tadi merujuk kepada nikmat-nikmat di dunia, bukannya akhirat. Kan ayat ini, Summalatus alunna yawma idin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang pernah kamu kecapi. Dan ini nikmat yang telah kita kecapi di dunia. Jadi An-Na'im tu dunia, bukannya akhirat sebenarnya. Okey, baik. Jadi Dr. Fadhal kata apa dia? Sebenarnya beza antara nikmah dengan na'im ialah nikmah merujuk kepada satu nikmat, manakala an-na'im merujuk kepada sejumlah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Rabbul Jalil kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Okey, hal ini dapat difahami menerusi firman Allah Azza wa Jalla. Okey, tengok. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kurniakan segala hajat kamu yang kamu mohon. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, pasti tidak terhitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini benar-benar zalim, sangat kufur. Okey, baik. Dan itu dalam surah Ibrahim ayat 34. Bagaimana pula dengan surah An-Nahl ayat 18? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah tidak terhitung banyaknya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Pengasih. Okey, cuba perhatikan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nikmah di sini ejaannya macam mana? Tak mabsutah. Wa in ta'uddu ni'matallahi tak mabsutah. Manakala dalam surah An-Nahl, nikmah ejaan macam mana? Tak marbutah. Jadi sedangkan ayatnya sama. Ayatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini pun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa yang ni tak mabsutah? Yang ini pula tak marbutah. Ini ada saya menulis dalam sebuah buku Rahsia Tulisan Al-Quran. InsyaAllah kalau nanti sampai masa kita boleh bincang buku itu. Dan satu berita gembira tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buku itu telah dilamar oleh pihak PTS, Publishing House, dan semalam saya dah mesyuarat dengan PTS. Pihak PTS menjangkakan dalam 20 hari bulan ni. 20 hari bulan ni selewat-lewatnya buku itu akan diterbitkan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Ada lebih dalam 72 atau 73 isi perbincangan yang saya muatkan dalam buku tersebut yang setebal lebih kurang 400 lebih muka surat. Jadi mungkin boleh kita bincangkan nanti buku itu satu masa nanti, insya-Allah. Okay, baik. Itu antara buku yang paling saya sukalah. Di samping ada satu lagi buku karya kajian
saya yang lain yang turut saya suka, itu tunggu masa untuk diterbitkan nanti insyaAllah. Secara e-book dah ada, tapi secara fizikal tu belum. Hal ini menurut Dr. Fadhal Hasan Abbas menunjukkan an-na'im ialah lebihan nikmat daripada sekadar keperluan kita. Boleh kita ibaratkan seperti inilah tuan-tuan ya. Kalau orang tu ada sebuah rumah, itu nikmah. Macam sebahagian tuan-tuan lah, dan saya sendiri ada sebuah rumah. Itu nikmah. Tapi ada orang memiliki lebih daripada sebuah rumah. Ada 2, ada 3, ada 4 buah rumah. Bahkan ada orang tu, ya Allah, banyaknya rumah. Dia beli rumah tu untuk aset dia. Tapi adakah benda tu dibenarkan dalam Islam memiliki banyak rumah tu? Itu perbahasan lain lah. Boleh ke seseorang tu memiliki jumlah rumah yang terlalu banyak? Jadi, okey, itu perbahasan lain. Wallahualam, saya tak berani nak komen. Tapi ada orang tu dia memiliki rumah, dia sewa rumah tersebut untuk aset, dan ada rumah flat dalam 2-3 buah sewa, dan dia beli rumah lain untuk dia. Itu namanya an-na'im. Ya, an-na'im. Ada orang sebuah kereta je ada. Kebanyakan kita dia ada sebuah kereta. Kemudian ada orang yang ada kereta, ada motor. Jadi suami guna motor, isteri guna kereta. Ada orang dia ada 2 buah kereta. Pun sekadarnya sebab satu suami, satu isteri. Tapi ada orang sampai 3 kereta, 4 kereta. Hari ni nak pakai kereta apa? Esok nak pakai kereta apa? Kena gini-gini lah. Nanti tak elok pula kereta tu. Okey, itu dipanggil an-na'im. Salah ke? Okey, tak apalah. Kereta tu dia nak ada banyak tak apa. Selagi mana dia ada kegunaan, selagi mana ada manfaat, selagi mana dia tak curi duit orang lain, dan yang penting selagi mana dia tidak berlagak sombong. Ya, itu yang penting. Okey, baik. Ada orang yang ada kereta besar-besar tapi pantang dengar ada mangsa banjir, terus guna kereta besar dia untuk memberikan bantuan kepada mangsa banjir. Masya Allah, itu nikmat daripada Allah, kita hargai. Jadi menurut kajian I'jazul Quran, wujud perbezaan. Okey, saya dah nyatakan tadi. Jadi pengajarannya tuan-tuan, dirahmati Allah, apa dia? Kita, okey, sorry. Maknanya dalam ayat tadi, Summalatus alunna yawma idin anin na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat ditanya tentang na'im, yakni tentang nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu di dunia ini. Nikmat yang pelbagai itu. Baik. Jadi kita sebagai hamba Allah mesti sentiasa merenung segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baru kita menjadi hamba yang bersyukur. Baru kita jadi hamba yang bersyukur. Ada orang pandai teknikal. Jadi Masya Allah, bila dia pandai teknikal, yang zaman sekarang ni kan, orang yang pandai teknikal, pandai buat video, itulah orang yang hidup senang sekarang ni. Dah berapa ramai orang yang dia sibuk belajar, dia tak berapa pandai dalam buat belajar ni. Belajar kan, sistem pembelajaran di Malaysia dia lebih sesuai untuk golongan wanita. Dia kurang sesuai untuk sebahagian orang lelaki dan sebahagian kecil wanita. Itu apa, itu kajian, itu kajian, dan saya setuju dengan kajian itu pun. Okay, baik. Jadi ada sebahagian orang lelaki ni dia tak boleh pergi kepada minda-minda belajar ni. Minda nak menghafal, minda nak mengingat, minda nak hadapi peperiksaan, dia tak boleh. Tapi teknikal dia pandai. Maka sebagai contoh, kita jumpa orang yang, kalau boleh saya sebut nama, macam Kokom. Dia pandai teknikal, dia buat video, dia buat YouTube, dan alhamdulillah video dia baik-baik, mengandungi banyak pengajaran, tauladan. Jadi Masya Allah, hidup senang-senang tuan-tuan dan puan-puan. Allah murahkan rezeki dia. Dia dapat menggajikan berapa ramai pekerja, siap boleh bagi hadiah pada pekerja dia. Dan kalau kita tengok dia, tak adalah nampak riak-riak sombong pada dia. Memang orang yang baik. Saya pun suka. Tapi lately ni kurang ada video dia. Tapi saya suka. Saya pun sentiasa lihat video-video yang dihasilkan oleh beliau, Kokom tu kan. Itu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kenang balik, Allahu Akbar. Ya, syukur. Dalam keadaan tapi ada orang tu dia tengok nikmat tu daripada aspek yang luas. Macam mana ada seorang ulama tu, apa nama ulama tu, Syarif As-Saqati ke siapa, saya pun tak ingat dah. Tapi of course lah, cerita ni kena kaji balik betul ke tak betul. Tapi daripada sudut asasnya tidak menyalahi syariat pun. Ada orang datang jumpa dengan ulama tu dan sebut, ya Syekh, wahai tuan guru, rumah kawasan kamu tadi, kawasan Tok Guru tadi ada kebakaran yang berlaku.
habis semua rumah terbakar tapi rumah Tok Guru selamat. Maknanya ada beberapa rumah itu selamat, antara rumah Tok Guru selamat. Dia pun, saya pun lupa macam mana, takut saya silap cerita dia. Dia sebut Alhamdulillah ke tak ya? Saya lupa dia sebut Alhamdulillah ke tak. Kalau saya silap, saya minta maaf ya, ibu ayah sekalian. Rasanya dia sebut Alhamdulillah, kemudian dia pun diam. Dia pun diam, dia macam nak tarik balik ucapan Alhamdulillah tadi. Sebab dia kata, kenapa dia mesti menyebutkan Alhamdulillah dalam keadaan rumah orang lain habis terbakar. Jadi bukan dia tak bersyukur, dia bersyukur. Tapi untuk menzahirkan kesyukuran, itu cerita dia. Apa yang saya faham daripada cerita tu, dia bersyukur. Tapi dia nak ajar kita, jangan menzahirkan kesyukuran dalam keadaan orang lain menderita. Cukup kita je. Cukup kita je. Contoh, tapi kalau kita terucap Alhamdulillah, terzahir, di luar kawalah tu tak apalah. Kita manusia kan ada kelemahan. Kita terkejut, kita terus respon, tu biasa. Contohnya kapal terbang Indonesia dulu yang terhempas. Satu berita yang amat sedih. Ialah sebelum tu Malaysia. Tapi saya nak cerita yang Indonesia punya. Jadi antara orang yang terselamat daripada kapal terbang terhempas tu kerana dia jam. Dia nak boleh sampai ke lapangan kapal terbang tu jam. Akhir sekali dia terlepas. Dan kapal terbang tu dah bergerak. Akhirnya terhempas kan. Jadi macam mana tu? Jadi sepatutnya kita bersyukur dalam hati. Tetapi tidak menzahirkan kesyukuran. Kerana tidak wajar kita menzahirkan kegembiraan di saat orang lain menderita sedih. Jadi ada ulama tu dia lihat dalam konteks yang luas. Masya Allah mengajar kita erti. Bersyukur ada cara, ya. Bersyukur tu ada cara. Jangan kita bersyukur sampai membuatkan orang lain terasa. Kalau perlu syukur dalam hati je, syukur dalam hati. Kemudian kita pun turut berduka di atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang lain. Jadi sewajarnya begitu. Macam saya, Alhamdulillah, saya tak, dan kebanyakan kita rasanya begitu, tak kena pun COVID, ya. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi adakah kita nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah secara keterlaluan? Dalam keadaan kita tahu berapa ramai yang terkena COVID, berapa ramai yang keluarganya meninggal kerana COVID, bahkan ibu dan ayah meninggal dalam tempoh yang sekejap. Mula-mula ayah punya mak, sedangkan anak sulung baru tingkatan, baru sekolah menengah. Jadi bolehkah kita nak zahirkan melalui penulisan di Facebook ke, di Instagram ke, di Twitter ke? Jadi rasanya tidak wajar. Cukuplah kita berada di rumah, Alhamdulillah kita selamat. Tapi secara terbukanya kita tidak perlu menzahirkannya, mengenangkan ramai orang yang mendapat musibah tersebut. Okey, baik. Jadi bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur? Keduanya, nikmatnya sekadarnya dalam konteks nikmah pun kita tak terhitung, apalagi dalam konteks an-na'im. Nikmatnya satu pun, ya Allah, yang satu ni pun tak terhitung dah banyaknya nikmat. Macam mana kereta sebagai contoh, ada sebuah kereta. Allah, kereta yang satu ni lah bawa kita pergi ke mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Pergi ke surau, pergi ke tempat kerja, pergi lawat ziarah keluarga. Satu tu je yang Allah bagi kereta, tapi gunanya macam-macam. Itu pun dah tak terhitung dah. Nikmat yang satu tu. Apalagilah nikmat yang banyak. Lagilah tak terhitung. Ada orang, minta maaf tuan-tuan. Tanpa kait yang sesiapa je. Ini contoh. Ada orang dapat anak seorang je. Allah rezekikan. Ada orang tak dapat anak. Rezeki Allah juga. Semua tu datang dari Allah. Jadi tak perlulah kita nak menyindir orang lain. Tak perlu kita nak menghina orang lain kan. Itu Allah pilih dia. Tak ada anak. Masya Allah. Dan Allah berikan dia ganjaran pahala yang banyak jika dia bersabar. Jadi ada orang tu dapat seorang je anak. Tapi anak seorang itulah ya Allah penyejuk matanya, yang tolong kita buat kerja kat dapur, yang sentiasa menyenangkan hati kita bila kita ni bersedih, yang boleh bagi nasihat pada kita. Ya, Alhamdulillah saya pun syukur anak saya darjah 1 tu pun pandai bagi nasihat pada kita kan. Dan tak boleh sekat. Sebenarnya budak-budak kita lihat masa kecil ni dia outspoken, tapi kenapa besar dia hilang outspoken dia tu? Kerana kadang-kadang ibu ayah yang menyekat. Ibu ayah sekat potensi anak dia tu. Sepatutnya
Bila anak tegur dia, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baba betulkan balik. Terima kasih banyak. Nanti tegur Baba lagi. Bagi nasihat lagi pada Baba sebagai contoh kan. Okey, jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu tu pun tak terhitung dah. Apa lagi orang yang ada 3 orang anak, 4 orang anak, 8 orang anak yang semuanya baik-baik. Lagilah tak terhitung tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Luas nikmat Allah Ta'ala kepada kita kan. Okey, nanti kita akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang nikmat yang Allah berikan, kita syukuri ataupun kita kufuri. Jadi rumusannya ialah lafaz ni'mah bermaksud satu nikmat, manakala lafaz an-na'im bermaksud banyak nikmat atau nikmat yang melebihi sekadar keperluan. Tuan-tuan, sekiranya ada sebarang persoalan, kita buka. Tapi berikan saya masa seminit je untuk lihat anak sekejap ya. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang persoalan untuk dibincangkan? Okey, jelas semua. Puan Halimah, Puan Halimah okey Puan Halimah? Oh, Puan Nyonya pun ada. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin saya terlepas Ustaz ada tadi Ustaz ada katakan bahawa dalam surah Ibrahim tu ayat 34 berbeza dengan yang surah An-Nahl tu dengan bukan satu maftuhah satu marbutah tu. Ustaz ada beritahu tak apa perbezaan dia? Mengapa tulisan itu? Oh, tak ada Puan. Saya tak cerita lagi. Oh, okey. Dan nantilah Puan ya, bukan hari ni lah. Okey. Puan Nyonya di Terengganu? Di Teras Jenang Ustaz, Teras Jenang. Bukan Terengganu, saya tertukar. Teras Jernang. Saya lahir di Terengganu. Oh, lahir di Terengganu, tinggal di Teras Jernang. Ya, saya Ustaz. Okey. Terengganu di? Kuala Terengganu. Oh, Kuala Terengganu, masya-Allah. Dekat hospital Ustaz. Oh, iya ke? Dekat-dekat tu je. Okey. Yang lain tak ada soalan Okey, kalau tak ada, kita pergi satu topik lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Lafaz awliya, menjadi teman setia bukan teman yang ada kepentingan. Dalam beberapa bulan lepas, ada orang tanya saya, boleh ke dia nak letak nama anak gadis dia tu, puteri dia, Aulia? Biasa orang Indonesia rasanya biasa letak nama Aulia-Aulia ni. Jadi sebenarnya saya pun tak tahu sebenarnya. Tapi saya beritahu dia gini, kaedah dia. Kalau Aulia ni dia jamak. Jamak ni maknanya plural. Wali-wali, pelindung-pelindung. Jadi sedangkan anak kita tu seorang. Jadi dia tak sesuai lah. Anak kita seorang, kita letak nama dia pelindung-pelindung. Jadi Aulia ni jamak kepada wali. Wali seorang. Waliyah seorang untuk wanita. Aulia ni ramai. Jadi saya rasa lah. Saya pun tak berani nak komen lebih-lebih. Saya rasa tak sesuai. Dulu kakak ipar saya minta saya pilih nama untuk surau. Surau taman dia yang baru nak buka. Saya kata saya tak pandai nak bagi-bagi nama ni. Nama ni dia kena tanya orang yang soleh, orang yang tok guru. Tapi maknanya saya bagilah ini contoh-contoh nama yang boleh dipertimbangkan lah. Antaranya Raudatus Salihin. Okay.
Kenapa Raudhatus Salihin sedangkan banyak juga, bukan tak tahulah banyak ataupun ada je surau yang namanya Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Bukannya Raudhatus Salihin. Jadi saya sebut begini, Riyadhus Salihin tu nama kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudiannya pihak surau ambil nama Riyadhus Salihin, letak di nama surau. Riyadhus Salihin tu artinya taman-taman orang yang soleh. Riyad tu dia plural ataupun jamak, taman-taman orang yang soleh. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi tu banyak. Hadis itulah taman-tamannya. Sedangkan surau kita satu. Surau kita satu tu je, bukan banyak. Kecuali kita buat kompleks. Ada surau, ada tempat dewan, ada macam-macam. Bolehlah kita namakan ia sebagai Riyadhus Salihin. Jadi kerana dia satu je, saya cadangkan Raudhatus Salihin, sebuah taman untuk orang-orang yang soleh. Tapi saya pun takut saya silap, tuan-tuan dan puan-puan. Itu setakat yang saya tahulah. Okay, baik, minta maaflah kalau saya silap. Lafaz awliya menjadi teman setia bukannya teman yang ada kepentingan. Ni. Penting bersahabat ni mesti sahabat yang betul-betul ikhlas. Bukannya sahabat tu tiba-tiba baik je dengan kita. Mentang-mentang baru kita jadi setiausaha menteri sekian-sekian, datang himpit kita sama ni tak pernah pun hubungi kita. Kita jadi SU menteri sekian-sekian. Contohlah, saya pun tak pernah jadi SU menteri mana-mana pun. Baik yang kita. Setahun tu tak adalah nak minta projek ke apa, tapi baiklah. Nak belanja kita makan, selalu jumpa, datang rumah kita, belanja grab food lah, macam-macam. Tapi setahun kemudian, mula dah dia nak minta projek tu, projek ni kan. Okey. Sebab itu kalau kita ada jawatan, tiba-tiba orang yang tak biasa dengan kita bagi hadiah kepada kita ataupun belanja kita makan, ia dinamakan sebagai rasuah. Ya, ia tetap dinamakan sebagai rasuah. Saya ingat Tok Guru Nik Aziz dulu pernah orang nak belanja dia pergi buat haji. Masa tu bising lah Tok Guru ni rasuah. Dia kata, Ambo ni, bahasa Kelantan lah. Ambo ni Tok Guru. Orang belanja Ambo pergi buat haji tu sebab Ambo ni Tok Guru. Jadi pening habis semua orang. Dan orang pun, saya ingat menteri masa tu Nazri Aziz. Ini bukan cerita politik tuan-tuan. Saya nak tunjuk contoh rasuah. Nazri Aziz jumpa Tok Guru sembang. Nazri Aziz ni orang yang outspoken. Yang macam ni, kaki tibai orang. Berani. Kemudian Nazri Aziz sebut dalam surat khabar, saya masih ingat sampai sekarang, dia kata Tok Guru Nik Aziz ni tak faham pun rasuah atau apa dia. Dia memang ingatkan orang nak bagi pada dia sebab dia ni Tok Guru. Jadi nak lekat kes rasuah tu pada orang macam dia tu tak boleh, dia terlalu jujur. Tapi Alhamdulillah dengan nasihat-nasihat orang sekeliling, Tok Guru tidak menerima tawaran belanja haji tu. Alhamdulillah. Sebab memang namanya rasuah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma Tok Guru tu dia tak niat nak terima rasuah kerana dia ni duk fikir dia ni Tok Guru. Dia tak fikir dia ni menteri besar. Itu beza ya. Jadi ini ayat saya tadi bukan nak mengata Tok Guru ke apa. Saya nak kata definisi rasuah tu sendiri. Kalau saya sekarang ni tiba-tiba Ustaz Yusof datang nak belanja saya makan. Okeylah Ustaz, saya tak ada apa-apa kepentingan pun. Nak bagi projek pun tak ada projek. Tapi dandan je. Lepas saya ni ada jawatan tertentu, mana-mana majlis daerah ke apa, Ustaz Yusof tak pernah belanja saya makan, tiba-tiba belanja saya makan. Minta maaf, itu namanya rasuah. Itu teman yang ada kepentingan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita kena cari teman yang setia, bukannya teman yang ada kepentingan. Ya? Okay, baik. Ibu ayah dirahmati Allah, dan dalam kehidupan kita berkawan ni, kita akan jumpa pelbagai ragam orang. Minta maaf ya Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur, izinkan saya ambil masa 1 minit sebab saya nak menggunakan masa yang memang Ustaz Yusof peruntukkan pada saya. Ustaz Yusof bagi sampai pukul 10 dan ada masa kecemasan. Okey, masa kecemasan tu saya nak guna 10 minit ya. Talian hayat. Jadi ada orang kawan ikhlas. InsyaAllah saya kira kebanyakan kita ni ada ramai kawan yang ikhlas. Kawan ikhlas akan membantu di dunia dan di hari akhirat. Akhirat pun akan tolong kita dengan memberikan syafaat-syafaat kecil. Baik. Pentingnya persahabatan yang erat ini sehingga kata Ibn Katsir dalam kitab di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, umat Islam kuat kerana kita bersatu padu.
Tapi bila kita bergaduh je, sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit bergaduh. Jadi tak ke manalah kita. Okey, tapi menariknya ceritanya dalam Quran, Allah Ta'ala sebut awliya ni menurut 4 definisi yang berbeza. Kalangan orang beriman, kalangan ahli kitab, kalangan orang kafir, kalangan orang munafik. Sangat unik kajian ini tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana tu? Satu, kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Pun mereka awliya sesama mereka. Cuba lihat. Ya ayyuhallazina amanu. La tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'. Ni poin dia ya. Ba'duhum awliya'u ba'. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong. Kerana apa? Ba'duhum awliya'u ba'. Sebahagian mereka menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Orang Yahudi ni dia tolong sama Yahudi, orang Nasrani tolong sesama Nasrani. Yahudi dan Nasrani ni dia krisis besar. Zaman Nabi Isa tu, bila Nabi Isa ni dia kena halau oleh pelampau-pelampau Yahudi, mulalah berlaku krisis besar antara Nasrani dengan Yahudi ataupun Kristian dengan Yahudi, bergaduh. Tapi akhirnya mereka bekerjasama semata-mata untuk menjatuhkan dan menggulingkan kerajaan Islam di Baitul Maqdis. Setelah perang salib yang berlaku antara Islam dengan orang Yahudi hampir 200 tahun, akhirnya Yahudi pun, Kristian pun buat pakatan dengan Yahudi untuk jatuhkan Islam. Padahal mereka bergaduh. Baik. Allah Ta'ala kata mereka ni jadi awliya, pelindung sebahagian mereka, jadi pelindung sebahagian yang lain. Tapi pelindung tu bukannya teman baik. Tak, bukan teman baik. Tapi pelindung sajalah. Tolong menolong antara satu sama lain. Walaupun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kamu menyangka mereka bersatu walhal hati mereka berantakan. Itu hakikatnya. Tapi Allah guna awliya. Okay, baik. Kemudiannya kalau kita lihat, okey, tinggalkanlah apa-apa yang ada tu, kita tinggalkan. Kita nak ke depan terus. Lindung melindung sesama orang kafir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'. Dan orang kafir sebahagian mereka menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Orang kafir pun awliya sesama mereka, tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang dirahmati Allah. Okey. Orang beriman macam mana pula orang beriman? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'. Dan orang beriman lelaki, orang beriman wanita, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lain. Dan Allah terangkan, mereka sentiasa amar makruf, mereka sentiasa mencegah daripada berlakunya kemungkaran, mereka sentiasa menegakkan salah, mereka sentiasa mendatangkan zakah, dan mereka sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yang berikan rahmat, Allah itu maha perkasa, maha bijaksana, azizun hakim. Okey, semuanya awliya digunakan. Orang Yahudi sesama Yahudi, awliya. Orang Kristian sesama Kristian, awliya. Orang Yahudi dengan Kristian, awliya. Orang kafir sesama orang kafir, awliya. Orang beriman sama orang beriman, awliya. Cuma awliya orang beriman sama orang beriman ni, dia ada nilai azillah, berlemah lembut antara satu sama lain. Berkasih sayang antara satu sama lain. Kamasalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu, kan? Okay. Bagaimana orang munafik? Yes, ini special. Tiba-tiba bila masuk bincang tentang orang munafik dalam surah yang sama, ni surah Taubah ayat 31, dan muka surat sebelumnya ayat 67, Allah Ta'ala menyatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'. Orang munafik lelaki dan perempuan sebahagiannya adalah sama dengan sebahagian yang lain. Tak ada perkataan awliya digunakan. Sedangkan cuba kita lihat ayat orang beriman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'. Awliya, ya, ada awliya. Okay, untuk mudah. Walaupun saya tahu ibadah dah tangkap dah, tapi nak bagi nampak betul-betul, kita buka surah Taubah ni. Ada masa 6 minit lagi. Okey, cuba lihat okey, ni. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'.
sebahagian mereka sama dengan sebahagian yang lain. Orang beriman pula ba'duhum awliya'u ba'd, ada awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd, yakni ba'duhum min ba'd. Tak ada awliya digunakan. Sedangkan sama Yahudi pun ada awliya, sama Nasrani pun ada awliya, sama orang kafir pun ada awliya. Orang beriman pasti awliya. Tapi orang munafik tak ada nilai awliya. Kenapa? Ibu ayah sekalian ya. Kenapa? Kerana kata Ar-Razi rahimahullah, orang munafik satunya sifat nifak tu sifat yang mereka warisi daripada orang-orang dahulu ataupun daripada kawan-kawan mereka tanpa diilmu. Kenapa mereka tolak Nabi? Entah, menyampah dengan Nabi. Tapi fakta tak ada fakta apa pun, cuma menyampah je. Berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Kesatuan orang beriman ni terhasil daripada taufik dan hidayah. Berbeza dengan orang munafik, tak ada berdasarkan taufik dan hidayah pun. Kata Al-Qurtubi pula, firman Allah Ta'ala berkenaan orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Manakala orang munafik tak ada pun awliya'u ba'd. Kenapa? Disebabkan kalbu mereka saling berselisih. Mereka sendiri pun saling bergaduh sama mereka. Cuma kerana bab nak merebut kekuasaan, mereka sanggup bersatu padu. Tapi sebenarnya mereka ni imma'ah. Imma'ah ni asal perkataan ma'ah. Mereka hanya bersama dengan kumpulan, ma'ah tu bersama. Mereka hanya bersama dengan kumpulan yang mampu memberikan keuntungan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Rabbul Jalil dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surah Baqarah kan cerita sifat orang munafik. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kata Allah, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar pandangan mereka. Kullama adaa lahum masyaw fih, apabila kilat itu menyambar, ada cahaya, mereka mula bergerak. Mereka ni ibarat orang yang berjalan waktu malam, hujan turun, jadi gelap pekat, pada zaman dulu lampu tak ada. Jadi bila kilat menyambar je nampak cahaya, mereka berjalan ke depan cepat-cepat. Tapi wa idza azlama alaihim qamu, tapi bila gelap mereka duduk diam. Cahaya kilat menyambar lagi, mereka berjalan ke depan. Bila tak ada cahaya, mereka diam. Artinya apa? Mereka golongan berkepentingan. Bila ada keuntungan, ya, mereka sambut. Bila tak ada keuntungan, gelap di masa depan ni, mereka tak sambut. Ini orang munafik. Jadi mereka ni bukannya nak sesama mereka pun. Mereka nak kuasa je. Mereka nak duduk relax. Mereka nak duduk senang-lenang. Itu orang munafik. Jadi panjanglah. Kerana orang munafik ni talam dua muka. Zulwajahain. Orang punya dua wajah. Tak pernah setia. Tak pernah setia dengan mana-mana pihak. Bahkan bila mereka jumpa Yahudi, mereka kata mereka nak tolong Yahudi. La nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Kami akan perangi mereka. Kalau kamu diperangi, kami akan lawan mereka. Bukan main lagi mereka kata pada orang Yahudi. Walhal tak ada pun. Mereka tak pernah pun nak sokong Yahudi. Yang penting mereka dapat kesenangan tersebut sentiasa menangguk di air yang keruh. Di mana ada peluang, di situlah mereka hidup. Jadi pengajarannya, kita orang beriman mesti aulia sesama kita dan jangan jadi seperti orang yang munafik. Wallahu a'lam. Jadi elok 10-9 minit saya berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, rasanya tak ada apa-apa dah yang boleh kita bincangkan. Di samping saya mesti menghormati masa yang diberikan kepada saya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Syed Yusof, Akademi Tadabbur Malaysia, dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.